Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmat-Mu dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kali ini. Kali ini kita akan mempelajari Pendidikan Islam tahun 6, bidang akidah dengan tajuk Jauhi Syirik. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 101 hingga 105. Baiklah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, Ustaz nak kamu semua perhatikan dan fikirkan gambar-gambar yang Ustaz akan tunjukkan sekejap nanti. Apakah kaitannya dengan pembelajaran kita? Standard kandungan 3.6 memahami dan mengenal konsep syirik sebagai benteng kehidupan seharian. Standard pembelajaran 3.61 menyatakan maksud syirik. 3.62 menganalisis beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik. 3.63 menghuraikan bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik. 3.64 menganalisis akibat mengamalkan syirik. 3.65 merumuskan konsep syirik dan menjauhi perkara yang boleh menyebabkan syirik. Mari kita fahami maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, syirik jali dan syirik khafi. Dalil nakli daripada surah Al-Baqarah ayat 22 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahuinya, yakni bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, di sini dapat kita ketahui jenis syirik ada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Mari kita fahami maksud syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali di antaranya ialah menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, atau meminta doa dan pertolongan selain dari Allah. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali merosakkan akidah, hilang
pergantungan dengan Allah, berdosa besar dan dimurkai Allah, kekal dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Seterusnya pula, kita fahami syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi, di antaranya ialah riak. Riak dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, pertama, menghapuskan pahala amalan. Kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Ketiga, menimbulkan permusuhan. Keempat, dibenci masyarakat. Dan yang kelima, mudah putus asa. Mari kita teliti dan hayati surah yang famous ini, iaitu surah Al-Kafirun, ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Kalau kita teliti dan hayati surah ini, sudah tentu kita akan dapat mengetahui satu kisah di mana tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau itu. Jadi, buat akhirnya rumusan pada pembelajaran kita pada kali ini, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, wajib kita menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah kita. Untuk itu, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.